Imagine if we could apply all the knowledge we have learned, we would be able to improve the quality of life. Knowledge breeds innovation, inspires creativity, and generates economic flow. Life is like a knowledge traveler. It comes from a starting point and has endless destinations. PUO was established in 1969. This new idea had succeeded beyond the education system inspiration and has entered a new global dimension. Working on the principles underlying the objective, vision and mission of PUO, we are always responsive to the generation of innovative human capital, as well as to the transformation of the educational institutions of the country. PUO is managed by knowledgeable, elite, proactive and credible leaders. PUO administration is led by 8 academic departments that focus on engineering, commerce and information technology field of studies. To ensure that the objectives are accomplished, the administrative system is strengthened by the support of 2 other departments and 10 units that help address the students' spiritual needs, language communicative competence, and shaping a holistic and wholesome future workforce. In keeping up with the globalization changes, Polytechnic Tunku Omar offers a variety of key result areas covering 17 diploma programs, not forgetting to mention that the degree programs are also offered. Parallel to the changes in the higher education institution system, PUO also offers its lifelong education program. This program, which gives more impact and access to knowledge-seeking individuals, has become an equity in the higher education system. Moving along with the smart awareness is the special needs education program that opens doors to the special needs students. The conducive learning facilities enable PUO to implement a variety of curricular and co-curricular activities. These activities have ensured that the students obtain the optimum achievement both academically and non-academically. In order to enhance the quality and productivity of the services delivered, PUO practices the invention of ideas as well as instilling innovation cultures and creative thinking in all aspects. The accomplishment of PUO as a premier polytechnic is further strengthened by the various awards or recognitions received from the different accreditation institutions at national and international levels. These are the faces that have successfully led PUO through its dynamic transformation, which also fulfilled the aspirations of the country. The success of human capital, coupled with excellent administration and management, will rebrand PUO with a dynamic and prestigious image on the world stage. Polytechnic Tunku Omar, vast in innovation, focused in transformation. Ataupun PUO bagi mendengar 2 kupasan berkenaan 2 program sarjana muda di Politeknik Tunku Omar. Yang pertama, hari ini kita akan dengarkan kupasan program sarjana muda teknologi kejuruteraan awam dengan kepujian. Dan yang kedua, kita akan dengar kupasan program berkenaan program sarjana muda teknologi kejuruteraan pembuatan.
pengurusan rangkaian bekalan dengan kepujian. Dan terima kasih kepada dua ahli panel jemputan yang sudi bersama kita pada pagi ini. Yang pertama, kita perkenalkan teknologis Dr. Azwin binti Ramli, Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan kepujian. Apa khabar Dr. Azwin? Okey, seterusnya panel kita yang kedua, teknologis Dr. Wu T. Kiong, Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan kepujian. Khabar Dr. Wu? Khabar baik, salam sejahtera Encik Aidil. Okey, sidang hadirin sekalian, pada penonton yang baru sahaja bersama kami, please sit back and relax. So jika terdapat sebarang pertanyaan, sila letakkan pertanyaan anda di ruangan komen dan di ruang komen Facebook. Dan untuk kami, tim admin akan berusaha menjawab sedaya mungkin untuk menjawab sebarang persoalan anda. Sebelum itu, suka untuk saya perkenalkan diri. Saya Aidil Azim bin Syamsuddin, sekarang bertugas di bahagian ambilan dan pembangunan pelajar JPPKK, Jabatan Politeknik dan Kolej Pendidikan Politeknik dan Kolej Unity. Dan juga saya juga merupakan alumni Politeknik Kuala Terengganu dan Polimas Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Tera Kedah semasa belajar di peringkat CJ dan diploma pada tahun 2003 hingga 2006. Jadi untuk memulakan program pagi ini, pihak majlis merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua graduan politeknik atas pencapaian dapat graduate dengan baik walaupun di kala negara kita diuji dengan penularan virus COVID-19. Dan syabas juga untuk semua pelajar dan pensyarah, walaupun apa pun berlaku, mereka tetap berjaya mengharungi cabaran. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar kupasan daripada dua ahli panel yang cukup hebat. Jadi untuk sebagai meneruskan sisi bual bicara kita, saya nak menjemput dahulu Dr. Azwin untuk menerangkan semintas lalu berkenaan program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan pujian yang ditawarkan DBO. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Dr. Azwin, mungkin tekan button mute, unmute. Maaf. Alhamdulillah, terima kasih Encik Aidil. Pertama sekali terima kasih kepada pihak JPPKK dan Politeknik Ungku Omar sendiri yang mengadakan sesi perkongsian ataupun bicara ilmu tentang program BCT dan BMS pada pagi ini. Tujuannya supaya kita dapat menyampaikan maklumat secara terus kepada bakal-bakal pemohon yang sedang menonton, khasnya yang sedang menonton program kita pada pagi ini. InsyaAllah buat pengetahuan semua, program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam atau biasa dikenali sebagai BCT sangat komited bagi menghasilkan graduan yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi dalam bidang kejuruteraan awam. Matlamat utama kami di sini adalah bagi menghasilkan graduan teknologi sebagai peneraja utama kelestarian sumber dan alam sekitar. Seterusnya untuk manfaat komuniti. Bagi pelajar-pelajar semua, yang paling penting kita dapat mendepani landscape pekerjaan yang sangat mencabar di masa hadapan. Program BCT ini adalah program sepenuh masa dan disusun lebih berbentuk praktikal ataupun hands-on, di mana reka bentuk kurikulum dirangka dengan 60% praktikal dan 40% teori. Di sini pelajar akan menjalani tempoh pengajian selama 4 tahun, iaitu 8 semester. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar boleh memohon pengecualian kredit sehingga 30% daripada keseluruhan jumlah kredit bergraduat. Program BCT ini telah mendapat akreditasi daripada MQA dan Badan Profesional BEM ITAC, iaitu Engineering Technology Accreditation Council. Justru bagi menyediakan pengalaman bersepadu di antara teori dan praktikal,
pembelajaran berasaskan kerja atau lebih dikenali sebagai WBL merupakan kekuatan utama program ini. Pelajar akan menjalani 2 semester latihan iaitu pada semester 7 dan pada semester 8 melalui pembelajaran berstruktur dengan pemain industri utama negara. Pensyarah-pensyarah program ini juga mempunyai kompetensi di dalam bidang utama seperti building information modeling, building construction, construction management dan lain-lain. So di samping itu Politeknik Ungku Omar juga dilengkapi dengan kemudahan fasiliti pembelajaran yang sangat kondusif seperti makmal building information modeling yang dilengkapi dengan kemudahan komputer high-end. Makmal-makmal kejuruteraan awam yang sedang kini dinaik taraf, kemudahan perpustakaan kita yang berwajah baru, dan kita juga mempunyai pusat industri di dalam kampus iaitu TRC Edu Center bagi aktiviti-aktiviti pelajar bersama dengan industri. Untuk pengetahuan semua juga, PUO juga adalah sebuah institusi yang menjadi hub bagi pembangunan 4IR flagship dalam bidang virtual construction technology. Antaranya meliputi artificial intelligence, IBS modular, BIM, AR, XR, GIS dan drone. So InsyaAllah setakat ini saja tentang latar belakang program BCT. Saya serahkan kembali kepada Encik Aidil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Azwin atas penerangan. Jadi sekarang ni penonton kita nak beralih kepada panel kita yang kedua, Dr. Wu. So teknologis Dr. Wu, kita nak penonton sekalian kita nak dengar sedikit informasi bagaimana perjalanan program Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan kepujian yang ditawarkan di PO. Silakan Doktor. Terima kasih Encik Aidil. Salam sejahtera kepada semua yang turut bersama kita di FB Live ni. Saya akan menerangkan program pengajian Sarjana Muda Teknologi Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan kepujian. Apakah yang dimaksudkan pengurusan rangkaian bekalan? So, pengurusan rangkaian bekalan meliputi reka bentuk, perancangan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan kegiatan rangkaian bekalan dengan tujuan meningkatkan nilai bersih, membangunkan infrastruktur yang kompetitif supaya lebih efisien dan ekonomikal. So, pengurusan rangkaian bekalan terbukti penting yang dalam perjuangan melawan pandemik COVID-19 ni yang melanda seluruh dunia. So, negara yang memiliki pengurusan rangkaian bekalan yang domestik yang lebih efektif, dapat kita nampaklah mereka dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan perubatan dengan efektif. Malah mereka sempat lagi menghantar bekalan perubatan kepada negara lain untuk bantuan. So, peralihan ekonomi daripada perniagaan konvensional kepada perniagaan atas talian juga dapat berlaku dengan pantas dengan adanya pengurusan rangkaian bekalan yang efektif. So, program Sarjana Muda Teknologi Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan ni terdiri daripada pensyarah yang berpengalaman dan kompeten. So, program ini mengutamakan subjek-subjek asasi seperti engineering mechanics, strength of materials, thermofluid, electrical technology. Juga menitik beratkan subjek yang khusus kepada pengurusan rangkaian bekalan seperti manufacturing processes, industrial automation, total quality management, production planning and control, logistik, supply chain management. So, struktur dan tempoh pengajian program Sarjana Muda ini seperti yang telah diterangkan oleh teknologis Dr. Azwin adalah 2 hingga 3 tahun di dalam kampus. Itu bergantung kepada syarat perpindahan kredit lah. Dan setahun
di WBL, Work Based Learning di Industrial, di mana calon dikehendaki untuk melengkapkan beberapa modul semasa di industri. So, program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan Kepujian yang ditawar di Politeknik Ungku Omar ni telah dapat pengiktirafan daripada MQA, BEM dan MBOT. Ini membawa maksud apa? Ini membawa maksud tenaga pengajar serta fasiliti seperti makmal dan bengkel adalah lengkap dan sejajar dengan syarat MBOT, BEM dan MQA. So, buat masa sekarang, institusi masih giat menaik taraf infrastruktur dan fasiliti yang sedia ada di samping membuat penambahbaikan kualiti berterusan, kita namakan CQI, ke atas kurikulum supaya lebih berjurus kepada Fourth Industrial Revolution. Itu sahaja penerangan saya, balik kepada Encik Aidil. Baik, terima kasih banyak Teknologis Dr. Wu atas penerangan. Jadi sidang hadirin sekalian, kebitaraan ataupun keistimewaan lain daripada yang lain, baik itu program Sarjana Muda Politeknik Malaysia, antaranya adalah disebabkan Work Based Learning, WBL. Ya. Jadi kita nak dengar apakah yang dimaksudkan dengan WBL ni. Kita nak pergi pada Teknologis Dr. Azwin. Jadi Dr. Azwin, boleh tak Dr. Azwin terangkan kepada sidang hadirin sekalian apakah yang dimaksudkan dengan WBL, khususnya dalam program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan Kepujian yang ditawarkan di PO. Silakan Teknologis Doktor. Terima kasih Cik Aidil. Okay, keistimewaan ataupun kita sebut kebitaraan program DCT dan BMS ini adalah terletak pada program WBL kami. Okay. Program WBL merupakan satu program pembelajaran yang berteraskan situasi kerja sebenar, okay, ataupun hands-on yang melibatkan industri. Okay, setakat ini hanya Politeknik Ungku Omar sahaja yang menawarkan program berbentuk WBL di dalam bidang kejuruteraan awam. Okay. Ini sebenarnya memberi peluang kepada pelajar untuk mempunyai kelebihan berbanding graduan lain, okay, di mana apabila mereka tamat pengajian, mereka sudah mempunyai pengalaman kerja lebih kurang selama setahun. Okay. Setakat ini kita mempunyai 19 rakan industri yang telah menjalin kerjasama strategik bersama Politeknik Ungku Omar bagi menjalankan program WBL ini. Okay, antara syarikat terbesar industri pembinaan negara ialah Sunway Construction, Trans Resources Corporation Sdn Bhd, MGB Group, YTL, dan insya-Allah kita akan berusaha untuk melebarkan lagi jaringan kerjasama meliputi syarikat-syarikat di Sabah dan Sarawak. Okay. Di sini saya jelaskanlah sedikit tentang pelaksanaan program WBL pada semester 7 dan semester 8. Okay. Semasa WBL, pelajar akan membawa sejumlah kredit bersama dengan kursus-kursus sama seperti berada di kampus. Okay. Semasa di industri, kami telah melantik mentor yang dikenali sebagai industrial guidance, okay, bagi pelajar-pelajar, dan mentor tersebutlah yang akan bekerjasama dengan pensyarah bagi menjalankan PDP di industri. Okay. Jadi para pelajar jangan risau, okay, kerana mereka mempunyai seorang mentor dan seorang pensyarah semasa menjalankan WBL. Okay. Tambahan pula, okay, sebelum pelajar pergi ke industri, mereka akan mengikuti kelas persediaan WBL semasa di semester 6. Okay. Di sini pelajar akan diberi semua teori yang berkaitan dengan kursus-kursus WBL. Okay. Manakala pensyarah kursus yang terlibat dengan program WBL akan menjalankan penilaian seperti reflective journal, technical report, presentation dan logbook. Okay. Dan pensyarah-pensyarah ini akan membuat lawatan 2 kali pada setiap semester untuk berjumpa dengan pelajar, untuk berbincang dengan mentor di industri, dan pelajar-pelajar juga akan diminta balik ke kampus, okay, biasanya adalah untuk membentangkan proposal ataupun projek akhir mereka. Okay. Saya rasa itulah sedikit sebanyak tentang keistimewaan program kami. Okay. Cik Aidil, silakan. Baik, terima kasih Teknologis Dr. Azwin atas penerangan
sebentar tadi. Jadi hadirin sekalian, kita nak dengar juga keistimewaan WBL ya. Sebelum kita mendengar ulasan daripada Dr. Wu, saya nak jemput untuk sama-sama kita saksikan tayangan video WBL berkenaan dengan Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan Pujian. Jadi sama-sama kita saksikan. Work-based learning is a learning method which provides students with the opportunity to put theory into practice with real-life work experience. Work-based learning, WBL, is an educational strategy which provides students with real-life work experiences. Through WBL, students are able to put into practice the theory that they have learned in the classroom. Indirectly, while performing the tasks assigned at the workplace, the students will also develop their personal and interpersonal skills. The Bachelor in Civil Engineering Technology with Honours was the first bachelor's degree program with WBL introduced in PUO in September 2013. This was followed by Bachelor of Manufacturing Engineering Technology, Supply Chain Management with Honours in September 2014. At the industry, Mentor plays an essential role by assisting with the practical input, coaching the students on specific job skills, providing supports to the students in their experiential learning, and being involved in the assessment of students to gain first-hand. WBL bachelor's degree programs are tailored to the needs of the industries. So when the candidates enter for the internship, they will start to learn all the basic procedures and process in the companies. So when we hire them in future, they will be straight away become a real engineers, venture into the real world. So there's no learning curve required for them. They will be immediately start work and they will be able to catch up the side works as soon as possible. The chosen WBL candidates or internship students can perform better and very fast adapt to the industry. We, which is Master Builders Association Malaysia, work hand in hand with Polytechnic Umar. With that kind of teaming up, we go to we decided to have Bachelor of Civil Engineering Technology to be the first test kit for this WBL program. And they have to basically adhere to the module that both of us agree. This company are considered as the mentor company. They took this student for training for a period of 10 months, which basically the student of a final year. So 10 months to be under the wing of various mentors. Polytechnic Umar is considered as a prime university, I would consider university, because they produce good degrees. They will go far, and I'm proud to say that IBM has no regrets of working together with Polytechnic Umar, and we welcome Polytechnic Umar for any other activities that we can work together. In today's competitive world, those who could demonstrate the skills needed by the industry will have a better chance of getting a job as compared to those who do not have the right personal and interpersonal skills. Since the mastery of skills is enhanced through experience, exposing students to the nature of the workplace will give the students a head start in their career. Graduate employment surveys showed that 100% of our WBL bachelor's degree graduates are already employed in the market.
This signifies the success and importance of WBL program to the industry and indicates a recognition of the industry that our graduates are more industry ready and confident in facing the complexity and the challenges of the industry. Kita penempatan pelajar di tempat kerja atau syarikat yang berkolaborasi dengan program kita. So di mana sepanjang tempoh setahun pelajar berada di industri, pelajar akan didedahkan kepada operasi industri sebenar. So yang meliputi kemahiran yang spesifik lah berkaitan dengan pengurusan rangkaian bekalan. So pelajar akan dibimbing oleh seorang mentor industri, biasanya jurutera sepanjang WBL. Pada masa yang sama, pelajar akan mempelajari pengetahuan dan ilmu-ilmu teori melalui pensyarah khusus secara atas talian dan lawatan industri atau pemantauan pensyarah dari masa ke semasa. Dengan kaedah ini, pelajar dapat sintesiskan apa yang dipelajari semasa di kampus dengan apa yang dipraktikkan di industri. Selain daripada itu, pendekatan WBL ni juga membolehkan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan peralihan daripada institusi pendidikan kepada industri untuk bekerja dan mendedahkan pelajar kepada realiti persekitaran pekerjaan yang membolehkan mereka membuat pilihan kerjaya terbaik. So daripada sudut pihak syarikat pula, pihak syarikat yang berkolaborasi dengan program kita, pihak syarikat dapat melatih dan memerhati calon WBL selama setahun sebelum mencerap sebagai permanent staff. So syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan kolaborasi dengan program kami meliputi industri yang meluas, dari industri pembuatan seperti Ingress Teknologi Sdn Bhd, Sapura Industrial Sdn Bhd, industri otomotif yang seperti Toyota ASSB, Tanchong Motor, Mazda Bermas. Industri polimer seperti WSA Venture Australia, WSA Engineering, Zenith Auto, kumpulan Zepco, hinggalah kepada industri makanan seperti Dinding Poultry. Itulah kelebihan WBL yang ada di Politeknik Ungku Omar. Balik kepada Encik Adil. Baik, terima kasih banyak Teknologis Dr. Wu atas pandangan tadi. Sudah hadirin sekalian, seperti mana kita nak tahulah, sebelum kita nak masuk mana-mana institusi pun ataupun apa-apa program, mesti kita akan semak kelayakan syarat masuk dan sebagainya. Jadi untuk sesi soalan seterusnya kita nak dengar apakah syarat am ataupun dan syarat khas. Kita nak kembalikan soalan kepada Dr. Azwin untuk Dr. Azwin terangkan kepada penonton sekalian berkenaan dengan syarat masukan bagi program sarjana muda teknologi kejuruteraan awam dengan kepujian. Silakan Teknologis Dr. Azwin. Terima kasih Cik Aidil.
Okeylah, baik-baik. Baiklah pelajar. Sebenarnya pelajar boleh rujuk daripada laman web Polisisi. Okey, walau bagaimanapun pagi ini kita jelaskan. Okey, terdapat dua syarat iaitu syarat am dan syarat khas. Okey, bagi syarat am, okey, semestinya adalah warga negara Malaysia. Okey, lulus SPM atau peperiksaan yang diiktiraf, okey, dan oleh kerajaan Malaysia. Okey, mendapat kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia di peringkat SPM ataupun yang setaraf dengannya. Okay, dan yang paling penting adalah syarat khas program ini. Okay, pemohon hendaklah daripada lulusan diploma kejuruteraan awam sahaja. Okay, dan lulusan peringkat diploma ini hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya HPNM 2.0. Okay. Dan pelajar juga hendaklah mendapat band 2 dalam peperiksaan MUET. Okay. So walau bagaimanapun pada tahun ini kita telah ada tak peluang pekerjaan ataupun takut nanti keluar menganggur. Okey. Jadi sidang hadir sekalian, kita nak dengar sama-sama kita dengarkan kupasan daripada teknologis doktor kedua kita ni, kedua-dua ahli panel kita tentang kebolehpasaran graduan dan contoh kalau ada contoh graduan alumni yang telah pun bergraduasi dalam kedua program ini. Jadi yang pertama kita nak jemput dulu teknologis Dr. Azwin untuk share dengan kita semua kebolehpasaran graduan dan contoh kejayaan bagi program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan kepujian. Jadi dipersilakan Doktor. Terima kasih Cik Aidil. Baiklah pelajar-pelajar, okay, kalau boleh kita lihat daripada paparan slide, okay, di situ kita tunjukkan peratusan graduate employability program BCT bagi kohort 5. Kohort 5 ini adalah kohort yang baru bergraduate pada tahun 2020. Okay, di situ kita lihat sebanyak 93% graduan kita telah berjaya untuk memperolehi pekerjaan di dalam industri pembinaan negara. Okay. Ini juga termasuk pelajar-pelajar yang terus bekerja di dalam syarikat semasa mereka ber-WBL. Okay. Jelas di sini graduan BCT kita mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran industri pembinaan negara. Okay. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Okay. Slide yang seterusnya ini adalah di antara graduan-graduan kita yang telah berjaya di dalam kerjaya mereka. Okay. Di sini kalau semua boleh lihat, graduan kita telah membuktikan bahawa mereka mampu bersaing di dalam sektor kerajaan dan sektor swasta. Kalau kita lihat contohnya Nur Khairul Hashimah dan Dayang, dia telah berkhidmat di JKR sebagai jurutera awam grade J41. Dan kalau bila kita lihat Muhammad Iqbal, Syafiz, mereka telah berjaya berkhidmat di dalam sektor swasta dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh alumni yang kita boleh lihat. So insyaAllah pelajar-pelajar daftar dulu, masuk dulu dalam program BCT. Kita akan tunjukkan bagaimana graduan-graduan kita berjaya dalam program ini. InsyaAllah. Terima kasih Encik Aidil.
Baik, terima kasih pada Teknologis Dr. Azwin atas penerangan sebentar tadi. Jadi soalan seterusnya kita juga nak dengar ulasan daripada Teknologis Dr. Wu, bagaimana kebolehpasaran dan contoh graduan alumni bagi program sarjana muda teknologi kejuruteraan pembuatan pengurusan rangkaian bekalan dengan keberjayaan. Jadi yang bahagia Teknologis Dr. Wu, dipersilakan. Ya, terima kasih Encik Aidil. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada jadual yang dipaparkan sekarang. So, program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan kepujian sehingga kini telah melahirkan 4 kohort yang telah berjaya tamat pengajian. So, kebolehpasaran keempat-empat kohort kami rata-ratanya melebihi 90%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risaulah berkenaan dengan peluang pekerjaan. Kelebihan program WBL kita adalah berkolaborasi syarikat. Jika performance calon semasa WBL di syarikat baik dan menyelah, syarikat akan menawarkan sebagai pekerja tetap selepas WBL. So seterusnya kita boleh tengok contoh-contoh alumni program kami yang telah dicerap oleh syarikat. Next slide. So sebagai contoh, Muhammad Arif bin Ahmad Tamizi sekarang ni tengah memegang posisi Assistant Executive di Zenith Auto. Dan Nimalan, anak lelaki Regupati, graduate pada 2020 dan sekarang ni memegang posisi planner di kumpulan Jeffco. Malah pelajar kita pun pernah terima penawaran sebagai pekerja tetap sebelum tamat pengajian, seperti contoh, pergi ke next slide. Kita pernah ada pelajar ditawarkan kerja sebelum tamat WBL. So dengan ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bimbang pasal kebolehpasaran graduan program kami lah. So itu saja daripada saya berkenaan kebolehpasaran. Balik kepada Encik Aidil. Baik, terima kasih Teknologis Dr. Wu atas penerangan pada kita semua berkenaan dengan kebolehpasaran dan kejayaan graduan kita. Bayangkan sidang penonton sekalian, masih dalam praktikal pun dah dapat tawaran kerja. Mana nak dapat kan? Itu antara mahalnya, kebitaraannya, istimewanya program sarjana muda di Politeknik. Okey, jadi seterusnya kita juga nak dengar ini yang siapa yang dengar live ni ataupun siapa yang tonton balik video ni dapat benda yang sangat menarik lah. Okey, kali ni kita nak jumpa, kita tahu dalam program sarjana muda Politeknik. Jadi bila calon dah mohon jadi sidang penonton sekalian, adik-adik kita di Politeknik ataupun graduan kita tuan-puan yang telah bergraduan dalam diploma Politeknik, mohon di www.ambilan.mypolitecnik.edu.my. Okey, jadi untuk mohon program sarjana muda ni nanti pelajar-pelajar akan dipanggil, akan di shortlisted untuk bertemu duga. Jadi kita nak tahu, kita nak dengar daripada kedua ahli panel kita, Teknologis Dr. Azwin dan Teknologis Dr. Wu, apakah tips untuk menghadapi temu duga. Dan juga saya kira soalan juga sangat berguna lah untuk graduan diploma Politeknik yang mungkin nak kerja terus tapi yang nak sambung sarjana muda ni, kita nak tahu apakah tip sebelum hadir temu duga, dapat layak bertemu duga tu, apa yang calon kena buat persediaan. Jadi kita nak persilakan dulu Teknologis Dr. Azwin untuk berkongsi tips dengan kita. Silakan Teknologis Dr. Terima kasih Encik Aidil. Okay, sebenarnya temu duga ni adalah satu proses di mana kita ingin melihat tahap ketersediaan, tahap keyakinan diri para pelajar bagi mengikuti program ini. Okay. Aspek ini sangat penting kerana di hujung pengajian pelajar akan melalui pengalaman pembelajaran dan bekerja sebenar di industri. Jadi di sini saya kongsikanlah beberapa tips untuk panduan pelajar. Okay. So yang pertama, persediaan rapi, termasuklah penampilan diri, pakaian. Okay, sama ada kita laksanakan interview ni secara online ataupun secara face to face. Okay. Jagalah penampilan diri supaya nampak rapi, nampak bersedia untuk menjadi seorang teknologis. Okay. Yang seterusnya, pelajar juga hendaklah mengkaji serba sedikit tentang program yang dimohon ini. Dan hendaklah mempunyai pengetahuan asas di dalam bidang kejuruteraan awam.
Pelajar juga hendaklah caknalah dengan perkembangan industri pembinaan negara pada masa sekarang ini. Contohnya 4IR in construction, modular construction, big data analysis, artificial intelligence, 3D printing, autonomous construction, BIM dan lain-lain. Itu mengenai bidang lah kejuruteraan awam. Dan seterusnya adalah dokumen. Dokumen ni perkara yang penting. Pastikan dokumen lengkap, ikut susunan ataupun senarai semak yang telah diberikan. Dan yang terakhir sekali, sebagai nilai tambah, nilai tambah istimewa yang anda miliki berbanding graduan lain. Contoh seperti terlibat aktiviti kesukarelawan, keusahawanan, dan pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan sebelum ini. Jadi itulah sedikit saya kongsikan tips temuduga daripada program BCT. Terima kasih Encik Aidil. Baik, terima kasih banyak Dr. Azwin atas perkongsian tips bertemuduga. Jadi sudah ada sekalian, kita juga tak nak terlepas untuk dapatkan tips daripada teknologis Dr. Wu. Apakah Dr. Wu boleh tak teknologis Dr. Wu kongsikan juga dengan sidang hadir sekalian untuk apakah tips-tips temuduga untuk menghadapi temuduga program sarjana muda teknologi kejuruteraan pembuatan pengurusan rangkaian bekalan dengan kepujian. Silakan teknologis Dr. Wu. Terima kasih Encik Aidil. So saranan saya kepada calon yang bakal ditemuduga, satu, sila berpakaian formal dan kemas. Tak kira lah temuduga bersemuka ke atau atas talian. Kedua, datang tepat pada masa atau lebih awal. Jika online, masuk meeting room untuk buat persediaan awal. Ketiga, sediakan semua dokumen salinan asal, susun mengikut turutan. Dan keempat, dapatkanlah maklumat bidang yang calon apply. Bila temuduga, bila ditanya apa yang kamu faham tentang pengurusan rangkaian bekalan, sedikit calon perlu tahulah apa bidang yang dia tengah apply ni. So yang kelima, relax lah, berconfident semasa temuduga. Apa yang kita nak cari bukan seorang yang datang dengan akademik yang tinggi, HPNL 4.0. Sebaliknya, calon yang kita nak cari ini adalah calon yang all-rounders, yang menyelah daripada personality, daripada segi community service ke, daripada segi sukan. So, itu saja saranan saya kepada calon-calon yang bakal ditemuduga nanti. Okey, baik. Terima kasih teknologis Dr. Wu atas saranan ataupun tips bagi calon-calon untuk menghadapi temuduga untuk kemasukan program sarjana muda, sarjana muda politeknik ataupun bagi calon-calon kita ataupun graduan kita yang akan menghadapi sesi temuduga untuk menghadapi pekerjaan mereka. Jadi kita sebenarnya dah hampir ke penghujung, tapi sebelum tu saya ingat saya nak menjemput dan mempersilakan kedua ahli panel kita, teknologis Dr. Azwin dan teknologis Dr. Wu untuk nasihat kepada semua lulusan program diploma politeknik untuk mohon degree di politeknik ataupun sarjana muda politeknik, ataupun mungkin kalau tak ada lah, katakanlah dia punya, sebab sarjana muda politeknik ni kita baru ada 7 program untuk pengetahuan sidang anda sekalian, kita baru ada 7 program. So cuma jadi kalau katakanlah dia tak masuk untuk tak mohon untuk degree politeknik, tapi dia mohon degree U dan sebagainya, kita juga nak dengar lah ahli panel kita. Mungkin ada setengah pelajar diploma kita kata tak nak lah lepas ni, lepas diploma ni nak terus kerja kan. So kita nak dengar apakah saranan daripada kedua teknologis doktor kita. Silakan teknologis Dr. Azwin untuk memberikan sikit nasihat kepada semua calon-calon kita. Silakan. Terima kasih Encik Aidil. Saya menyerulah semua pelajar-pelajar lepasan diploma untuk memohon, jangan merasa takut, jangan merasa sangsi untuk memohon program ini, kerana kita di sini sentiasa berusaha untuk memastikan graduan-graduan kita dapat bersaing di alam pekerjaan. Kita sentiasa mengadakan kerjasama strategik bersama industri-industri. So untuk pengetahuan semua,
dengan adanya kerjasama, kita ada kerjasama yang kuat bersama Master Builders Association Malaysia. Okay, kalau kita tahu Master Builders ni adalah satu badan yang menarajui industri pembinaan besar di Malaysia. Okay, jadi dengan adanya kerjasama ini, insyaAllah kita akan sentiasa kukuh, program ini akan sentiasa kukuh di Politeknik Ungku Omar. Pelajar-pelajar juga jika masih berasa sangsi ataupun was-was, pelajar juga boleh lihat sendiri dalam laman web kita. Laman web Talent Corp. Dalam Talent Corp ni biasanya mereka akan senaraikan senarai pekerjaan kritikal di dalam sektor semua sektor di Malaysia ini. Sebanyak 58 sektor pekerjaan telah disenaraikan. Dan kalau pelajar lihat, industri pembinaan jatuh pada tangga yang ke-10 dan tangga yang ke-17. Tangga ke-10 adalah construction manager dan construction management, manakala tangga ke-17 adalah construction technologist. Dan pada hari ini jika pelajar tahu, di bawah unit perancang ekonomi dan MOSTI telah dilancarkan dasar 4IR baru negara. Di sini pelajar boleh lihat sejauh mana sebenarnya program ini bergerak selari dengan dasar-dasar tersebut. Jadi saya doakan supaya pelajar-pelajar lepasan diploma ini dapat terus memohon dan dapat terus memperkembangkan jati diri. Sama ada sebenarnya kita boleh pilih program ini untuk pelajar terus belajar, ataupun selepas ini pelajar boleh juga untuk terus belajar di peringkat master, PhD. Jadi laluannya sangat-sangat luas. So terima kasih Cik Aidil daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Azwin atas pengkongsian dan nasihat sebentar tadi. Jadi seterusnya kita juga nak dengar nasihat daripada teknologis Dr. Wu berkenaan kepada semua calon-calon kita untuk memohon program sarjana muda ataupun untuk bekerja di alam pekerjaan nanti. Silakan teknologis Dr. Wu. Terima kasih Encik Adil. Saya amat menyerukan kepada semua yang baru graduate diploma ke atau dah lama graduate diploma atau diploma lanjutan supaya ambil kesempatan ini untuk sambung belajar. Ini adalah peluang untuk meningkatkan nilai kendiri dan menguatkan daya saingan supaya dapat meningkatkan mutu dan kualiti hidup. So bidang pengurusan rangkaian bekalan amat muda lagi di negara kita berbanding dengan bidang lain. So potensinya amat tinggi dan permintaan dia pun meningkat. Institusi yang menawarkan sarjana muda bidang pengurusan rangkaian bekalan tak banyak. Politeknik Ungku Omar adalah salah satu institusi yang awal yang introduce bidang pengurusan rangkaian bekalan ni, salah satu yang paling awal lah di Malaysia. So jika tuan-tuan dan puan-puan buka jobstreet.com dan search supply chain management, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak beratus pembukaan kerja di pelbagai industri yang memerlukan kepakaran ini dengan gaji yang menarik. So jadi jangan lepaskan peluang ini. Mari Zoom masuk poli. Terima kasih. Balik kepada Encik Aidil. Baik, terima kasih atas nasihat daripada teknologis Dr. Wu sebentar tadi. Jadi sidang penonton sekalian, hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak sama-sama saksikan sorotan video WBL ataupun program berkenaan dengan sarjana muda teknologi kejuruteraan pembuatan pengurusan rangkaian bekalan dengan pujian. Jadi sama-sama kita saksikan video. Silakan. In line with the Third Industrial Malaysia Plan aiming for the innovative and creative human capital development, Bachelor of Manufacturing Engineering Technology, Supply Chain Management, with Honours or BMS, is developed in Polytechnic to give balance emphasis on theoretical and practical aspects. The BMS program is designed to cover the current wide discipline of manufacturing engineering with the area of specialization in supply chain. This program has been offered at Mechanical Engineering Department,
Polytechnic Engku Omar since 2014 and has received an accreditation from Malaysia Qualification Agency, MQA, and Board of Engineers Malaysia, BEM. This program is led by a head of program and supported by 20 competent staffs with the average of 14 years of teaching experiences in the engineering field. The broad-based engineering foundation courses include engineering mathematics, principles of electric and electronics, computer-aided design, material technology, manufacturing workshop practice, and entrepreneurship, provides versatility to the graduates. The program also emphasized the area of supply chain specialization in manufacturing engineering. Some of the specialized courses include production planning and control, material handling, industrial automation, logistic, and supply chain management. The total duration of the program is 4 years, with the combination of 3 years in campus education and 1 year in work-based learning, WBL. WBL concept gives students the opportunity to learn a variety of skills, by expanding the walls of classrooms learning and teaching in specific periods of attendance at Polytechnic and of employment, by narrowing the gap between theory and practice. Work-based learning is a learning method which provides students with the opportunity to put theory into practice with real-life work experience. It is designed to be student-centered and focus on the knowledge and skill gained in the workplace. In today's competitive world, WBL helps students to develop their soft skills like problem solving, professionalism, teamwork, communication, and attitude. This is an invaluable experience that students gain from WBL program. WBL can make better student employability skills. This is what industry needs, and students are developing a lot of competence to survive in real life. The knowledge and skills that the students acquire from the program will enable them to participate in the job market as engineer, technologist, supply chain executive, supplier sourcing technologist, shipping officer, entrepreneur, and many more. Upon completion of the study, BMS graduates will be equipped with the knowledge and relevant skills that can be applied to a broad range of careers and to meet global challenges in manufacturing industries. BMS, education for your future. WBL, Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, pengurusan rangkaian bekalan dengan kepujian. Jadi sidang hadirin sekalian, pada sesi yang terakhir ni saya nak paparkan untuk semua kalian, semua hadirin sekalian, bagi baik yang nak mohon program sarjana muda ataupun yang mungkin dia baru nak mohon ke program diploma politeknik, mungkin sebab sekarang ni masih lagi program ni dibuka. Kalau bagi lepasan SPM dia boleh mohon kat UPU, dan lepasan selain SPM 2017 dan ke bawah ataupun selain daripada program sijil SPM dia boleh mohon. Jadi kita nak sama-sama saksikan paparan di Facebook. Okey, ini paparannya, dia punya website dekat crawler bawah tu ada ambilan.mypolicy.edu.my. Okey, ini adalah paparan di website. Okey, pertama sekali saya nak minta anda klik pengajian sepenuh masa kat atas tu. Ini berkenaan dengan program sarjana muda. Okey, sama-sama kita saksikan. Mula-mula kita kembali ke atas balik. Kita nak lihat apa dekat mana yang letak program sarjana muda. Dekat atas kita punya bahagian teknikal. Okey, klik dulu bahagian sepenuh masa. Okey, klik dekat atas sekali akan ada tulisan sarjana muda. Okey. Kita minta teknikal kita tekan dulu. Okey, tekan. Pada sarjana muda ni nanti akan keluar semua program senarai sarjana muda yang ditawarkan di Politeknik. Jadi semua berkenaan dengan syarat dan sebagainya akan ada kat situ lah. Okey, kembali pada kita pada muka depan page ni. Okey, untuk permohonan kembali balik ke atas. Okay, kita pergi ke main page balik. Okey. Untuk permohonan sidang hadirin sekalian, anda boleh ke bahagian D, anda scroll ke bawah, ada A,
B, C, D. Okey, untuk A, B, C tu adalah untuk permohonan diploma politeknik yang mana yang lepasan SPM 2017 yang ke bawah. Okey. Yang C tu adalah untuk lepasan sijil khas. Yang okey, ni yang D, yang untuk mohon ke sarjana muda politeknik. Okey, ini untuk lepasan diploma politeknik ataupun diploma lanjutan politeknik. Okey, nanti anda boleh klik dekat tulisan biru lah. Okey, permohonan sarjana muda politeknik. Okey. So kat situ nanti anda hanya perlukan masuk nombor IC saja dan isi form tersebut. Okey, untuk yang terakhir di bawah, okey, kita pergi minta bahagian teknikal kita ke bawah. Okey, di bawah sekali, okey, ini adalah paparan yang akan ada di website yang saya kata ini untuk application untuk permohonan program sarjana muda. Okey, kita kembali balik ke main page balik. Okey, main page depan balik. Okey, di main page depan tu nanti macam mana anda nak tengok bila tarikh tutup, bila tarikh tutup, bila akan dipanggil ke akan dipanggil untuk bertemu ruga. Okey, anda scroll ke bawah. Nanti anda akan lihat kita punya perjalanan. Okey, di bawah lagi bahagian teknikal kita nak tengok tentang jadual program sarjana muda kita. Okey, nanti di sana anda akan lihat paparan bila program ini ditutup, okey, bila akan dipanggil temuruga dan bilakah keputusan yang anda semua akan ketahui lah. Okey. Okey, so anda dapat tengok dalam website kita ni lengkap. Jadi anda kena rajin tengok. So kat sini semua kita paparan. Okey, anda boleh lihat sekarang ni saya makan program ni akan ditutup, permohonan ke sarjana muda politeknik akan ditutup 1 Ogos, hari ni 1 Julai. Bermakna anda lebih kurang ada lagi sebulan daripada sekarang. So anda kena rebut peluang ni. Macam disebutkan tadi, kalau belum ambil muat tak ada masalah, mohon dulu. So nanti anda boleh mohon sepanjang tempoh pengajian. Okey. Untuk semakan panggilan temuruga akan anda boleh semak pada 9 Ogos. Kalau ada berkenaan dengan perubahan, kita akan lihat, anda boleh lihat balik ke laman web ini. Okey. Jadi kembali balik kita kepada sesi penerangan. Okey. So terima kasih bagi teknikal kita atas paparan website sebentar tadi. Jadi majlis seterusnya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin dulu yang sempat untuk menonton kita pada hari ini. Okey, saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada dua ahli panel kita. Teknologis Dr. Azwin binti Ramli, Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan Kepujian, dan juga teknologis Dr. Wu Si Kiong, Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan Kepujian. Terima kasih kepada dua ahli panel kita kerana memberikan penerangan cukup padat dan cukup terperinci tadi. Juga majlis nak urakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Hak Ahli Hewan Pelajar PO selaku penganjur bual bicara pada pagi ini, dan juga pihak UIDM dan juga unit komunikasi korporat PO yang dua bahagian yang di belakang tabir yang kuat support kita. Jadi sidang hadirin sekalian, kita nak war-warkan ini yang tuan-tuan tengah saksikan ni adalah program bual bicara siri kedua. Okey, nanti pada minggu hadapan, okey, anda boleh lihat dalam paparan poster iaitu program bual bicara siri ketiga iaitu bual bicara program sarjana muda politeknik yang ditawarkan di Politeknik Shah Alam, iaitu dua program, program sarjana muda teknologi pengurusan fasiliti dengan kepujian dan juga program sarjana muda teknologi kejuruteraan elektronik perubatan dengan kepujian. Jadi bersama dua ahli panel kita, Puan Syida dan Puan Nurul Huda, keduanya ketua program bagi program berkenaan. Jadi sama-sama save date and time pukul 8 Julai dan pada 10 pagi di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey. Jadi seterusnya juga saya nak menyuruh pada sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk kita punya Telegram untuk Telegram permohonan sarjana muda politeknik. Okey. So segala benda yang mungkin anda terlepas, info-info yang menarik, anda boleh subscribe kami punya Telegram untuk info. Dekat website PO pun ada juga untuk anda klik terus. Okay, ini https t.me/degree-poly ataupun anda boleh search pengambilan pelajar sarjana muda Politeknik Malaysia. Anda boleh subscribe untuk anda ikuti program-program ataupun info-info terkini yang akan disampaikan di sana nanti. Jadi saya rasa
Itu saja bagi program Bual Bicara kita. Jangan lupa untuk anda share, like dan komen untuk ramai lagi kita punya pendengar dan adik-adik kita mungkin ni politeknik, alumni kita yang sudi untuk bersama kita pada hari ini, dan ramai dekat komen tu. Terima kasih banyak atas luangan masa anda sekalian. Moga-moga ada keberkatan dengan majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama-sama kita sudahi Bual Bicara kita dengan tasbih kafarah dan su'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa di program Bual Bicara siri ketiga yang akan berlaku pada minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Telegram kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.